Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ivy Alpi dalam edisi Jenayah 18 Mac 2022. Baru-baru ini tular di media sosial tentang video akibat salah faham yang mencetuskan pergaduhan di gelanggang futsal di Juara Ketiau Putatan. Menurut Ketua Polis Daerah Penampang, Deputi Superintenden Muhammad Haris Ibrahim berkata, kejadian yang tular di media sosial itu adalah membabitkan pemain dan penyokong. Tambahnya, satu ketidaksiasatan polis sudah dibuka mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Pihak polis kini sedang menjalankan siasatan untuk mengesan suspek-suspek yang terbabit dalam insiden berkenaan. Muhammad Haris menasihati orang ramai agar tidak menyebarkan spekulasi dan berita tidak sahih yang boleh mendatangkan kegusaran masyarakat. Dalam kejadian jam 9.30 malam itu, video berdurasi 26 saat tersebut tular dipercaya direkam oleh penyokong yang hadir di gelanggang futsal berkenaan. Insiden pergaduhan berkenaan turut mempamerkan seorang remaja lelaki dipukul menggunakan topi keledar hingga terbaring sebelum ditumbuk dan dipijak. Polis Sabah berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dada susulan rampasan dada jenis syabu seberat 10.6 kg yang dianggarkan bernilai 400,000 yang dilakukan menerusi 3 serbuan berasingan di Kepayan, Penampang dan Tenem pada 10 dan 14 Mac lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Asisten Komisioner Lam Tiam Kuat berkata, dalam serbuan pertama yang dilakukan pada 10 Mac lalu, kira-kira pukul 12.30 hari, polis berjaya menahan seorang lelaki warga asing berusia 29 tahun di tempat letak kereta di sebuah apartmen di Kepayan dan merampas dada jenis syabu seberat 6.3 kg yang dianggarkan bernilai 240,000. Manakala dalam serbuan kedua, polis berjaya merampas 3 paket plastik lut sinar berisi ketulan habla jernih disyaki dada jenis syabu seberat 6.3 kg yang bernilai 120,000. Ujarnya, pemeriksaan terhadap kod siri kiriman yang diberikan oleh suspek menemukan sebuah bungkusan yang mengandungi 10 paket plastik lut sinar disyaki dana jenis syabu seberat 117 kg yang bernilai RM36,000. Pada masa yang sama, satu tangkapan dibuat di Tenem kira-kira pukul 7.30 malam hari yang sama terhadap seorang wanita tempatan berusia 28 tahun yang disyaki terlibat dalam sindiket pengedaran dada berkenaan. Dalam serbuan itu, polis turut menyita beberapa barangan milik suspek, yaitu sebuah kereta Toyota Vios, 2 buah motosikal dan seutas rantai emas yang dianggarkan bernilai RM100,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya yang membawa hukuman mati mandatori. Anggota Batalion 20 Pasukan Gerakan AM menahan 2 lelaki bersama 126 gram syabu dianggarkan bernilai RM12,600 dalam sekatan jalan raya di Jalan Ladang Perumahan JKR Beluran pada Rabu lepas. Dalam penahanan sekitar jam 3.30 petang itu, semua lelaki berusia 45 dan 59 tahun terbabit awalnya ditahan untuk pemeriksaan ketika melalui jalan berkenaan. Komander Brigade PJS Sabah, Senior Assistant Commissioner Abdul Rahni alias berkata, salah seorang suspek menunjukkan sepasang kasut yang diletakkan di bahagian belakang kenderaan berkenaan. Bagaimanapun, salah seorang suspek akhirnya mengaku menyimpan dada jenis syabu yang disembunyikan di dalam kasut tersebut. Hasil pemeriksaan pasukan operasi menemui 3 paket plastik berisi ketulan habla jernih disyaki dada jenis syabu. Semua dada yang dirampas adalah seberat 126 gram. Mengulas lanjut, Abdul Rani memaklumkan kedua-dua suspek kini ditahan dan syabu dimiliki turut dirampas untuk tindakan lanjut. Hasil hujan saringan air kencing mendapati penumpang kenderaan terbabit positif dada jenis methamphetamine dan amfetamin, manakala seorang lagi suspek yang juga pemandu kenderaan didapati negatif dada. Semua suspek ditahan ke Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran untuk siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952. Pada 13 Mac 2022, satu tangkapan ke atas 5 lelaki tempatan telah dibuat oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Daerah Papar di kawasan Papar. PDR MIP di Papar telah berjaya menahan kesemua suspek yang berumur di antara 30-an hingga 40-an tahun itu, yang mana kesemua suspek terlibat dalam aktiviti penagihan dada. Manakala 2 daripadanya turut terlibat dalam aktiviti pengedaran dada di kawasan tersebut. 2 orang suspek kini telah disiasat di bawah Seksyen 39E-1
Akta Dada Berbahaya 1952 dan 3 daripadanya telah disiasat di bawah Seksyen 15-1-E Akta Dada Berbahaya 1952. Jumlah keseluruhan rampasan dada adalah sebanyak 11,88 gram dada jenis syabu. Ujian saringan awal polis mendapati kesemua suspek positif dada jenis amfetamin dan methamphetamine. Pihak polis menahan seorang lelaki yang dipercayai mabuk dan mengamuk serta mengugut anggota polis menggunakan parang di hadapan Balai Polis Kuala Penyu di sini pada Selasa. Ketua Polis Daerah Beaufort Yusuf Zaki Mat Yaakob berkata, kejadian disedari seorang anggota polis yang sedang menjalankan tugas di balai berkenaan. Anggota polis yang melihat kehadiran suspek sempat bertanyakan tujuan lelaki terbabit datang ke balai berkenaan. Suspek terus berkata mahu menetaknya sambil mengangkat sebilah parang panjang menyebabkan mangsa terus masuk ke kaunter aduan Balai Polis dan mengunci pintu. Suspek sekali lagi menjerit dan berkata matlamatnya datang ke sana mahu membunuh polis. Dalam kejadian kira-kira jam 12.30 malam itu, lelaki tempatan berusia 48 tahun terbabit dipercayai berada dalam keadaan mabuk berikutan bau arak selain keadaan yang terhuyung-hayang. Siasatan lanjut masih dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan suspek juga akan diarahkan untuk menjalankan ujian saringan air kencing bagi membantu siasatan lanjut. Taktik dua lelaki tempatan membawa barang kawalan menggunakan permit pendaftaran bot kargo lain gagal selepas dikesan pasukan Zon Maritim Tawau di Kuala Sungai Tawau pada kemarin. Dalam kejadian kira-kira jam 8.45 malam itu, pasukan maritim yang menjalankan operasi di perairan tersebut telah mengesan pergerakan bot kargo berkenaan dalam keadaan mencurigakan yang menuju ke Pulau Sebatik. Pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Siva Kumar, anak lelaki Vega de Salam berkata, kejayaan rampasan itu adalah hasil awal daripada maklumat orang awam yang melaporkan mengenai aktiviti membawa barang kawalan itu dan pasukan maritim terus bergegas bertindak dan menahan bot kargo berkenan untuk membuat pemeriksaan dokumentasi serta barang yang dibawa. Tamannya pemeriksaan awal mendapati bot kargo itu dikendalikan seorang tekong laki tempatan berumur 49 tahun dan penumpang laki yang juga warga tempatan berumur 46 tahun. Tekong bot telah mengemukakan permit berkaitan barangan yang dibawa dan menyatakan muatan tersebut untuk keperluan pemborong di Pulau Sebatik. Bagaimanapun, permit yang diberikan meragukan kerana nombor pendaftaran bot kargo yang didaftarkan di dalam permit itu tidak sama dengan bot kargo yang digunakan. Ujarnya, hasil penggeledahan ke atas bot tersebut menemukan 23 unit tong gas, 2.513 kg minyak masak, 2.160 kg tepung gandum, 1.680 kg gula pasir dan pelbagai barangan lain. Pada masa yang sama, hasil siasatan jumlah keseluruhan rampasan termasuk bot dan barang kawalan yang disita bernilai 60,000 dan kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Jangan mudah terpedaya kalau ambil dada, itu semua adalah perangkap yang membawa kita kepada kehancuran. Saya Aibi Alpi, edisi Jenayah, Sabah Hits Online TV.